Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini saya mau bikin video reaction lagi. Dan sebenarnya video ini harusnya sudah lama dibuat ya, karena memang requestnya dari dulu ya, udah lama. Karena memang waktu itu belum sempat, terlalu banyaknya request. Makanya ini kemarin ada yang komen baru, jadinya saya teringat gitu teman-teman ya. Dan ini baru mau saya buat gitu. Ini tentang makna dibalik film Tiga Abdul. Nah ini waktu itu banyak banget yang bahas di kolom komentar, tapi saya pengen denger secara fullnya, jelasnya dari penjelasan Ustaz Auni Muhammad ya. Oke, langsung aja kita simak ceramahnya nih, sekaligus ceramah sekaligus memahami ya makna dibalik filmnya itu apa gitu loh, secara lengkapnya. Oke, 1, 2, 3. Saya nak sebutlah, antara benda-benda yang kita boleh ambil manfaat ialah menonton filem-filem lama. Menonton filem-filem lama. Tuan-tuan pernah tengok tak filem Tiga Abdul? Ya, pernah Ustaz. Tiga Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Bila tengok cerita Tiga Abdul buat pertama kali, tuan-tuan nampak apa dalam cerita tu? Itu ketam bola. Tak, cerita tu bagi tuan-tuan lah, pandangan mungkin berbeza, perspektif dia tu. Jadi contoh saya tanya, kira abang tengok filem tu terarah ke arah mana? Terarah kita kata kerakusan ke? Oh ya itu. Apa, nak kepada kuasa ke, pembahagian faraid yang tak adil ke? Ya, nampak mana? Faraid yang tak adil. Ada lagi orang pandangan lain bila tengok Tiga Abdul, pandangan dia tu terarah kepada apa? Kalau saya sih lebih ke itu tadi. Okey. Kerakusannya. Faraid ini kita kata sisipan. Sebenarnya bila kita tengok filem Tiga Abdul, itulah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cuba gambarkan kejatuhan Turki Osmaniyah. Tuh. Ada waktu ini sesuatu yang lebih besar. Ya. Daripada kita memandang pergaduhan ahli keluarga, pergaduhan adik-beradik, berebut harta, berebut kekuasaan, ditipu, dijual. Lebih besar, dia nak cerita itulah kejatuhan khilafah yang terakhir Turki Osmaniyah. Sebab awal lagi bila dia tunjuk latar belakang cerita tu, memang cerita zaman Turki Osmaniyah. Cara berpakaian pun kita tahu dah, jenis baju kot pakai tarbus. Baik, cerita ini dimulai, inilah cerita dongeng orang tua-tua. Siapa yang habaq tu? Pakcik Haji kan? Ya. Pakcik Haji tu siapa? S. Syamsuddin. Pakcik Sudin. Dialah cerita. Cerita ni kisah bermula di sebuah negeri yang bernama Isketambula. Isketambula tu apa dia? Istanbul. Ataupun lebih awal disebut Islambul. Cuma nak bagi cerita tu funny, cerita tu ke arah lucu dan lawak, Isketambula. Awal cerita dia gambarkan keadaan Turki besar. Siapa dia Turki besar? Turki besar yang dimaksudkan ialah khilafah Turki yang menaungi negara-negara Islam di bawah payung dia. Turki besar digambarkan dengan Ismet Ulam Raja. Oh ya, bapaknya ya, Ismet Ulam Raja. Itulah Turki besar. Turki besar bila dia khilafah sentiasa sibuk dengan tugasan-tugasan pengurusan dan pentadbiran. Awal-awal lagi lagu mana? Kering-kering. Oh ya, kapal di laut. Kering-kering kain tu sampai. Kering-kering ni. Sibuk sungguh dia. Walaupun dalam keadaan sibuk, sebenarnya penyakit pada dia dah macam-macam dah. Dia tu duduk tengah sakit tu. Maksudnya kena makan apa? Tak boleh lekang daripada ubat. Penyakit lah, mungkin ni lah rasuah, mungkin ada berlaku korak, mungkin kelemahan tu, kekurahan ni. Banyak penyakit dah dia. Ya. Tunggu masa saja. Walaupun masih bertahta dan memerintah, akhirnya sakit dia makin teruk yang membawa kepada mati Ismet Ulam Raja. Mati Ismet Ulam Raja ni, itulah tandanya kejatuhan Turki Osmaniyah.
Jatuh dah Turki Osmaniyah. Jadi awal-awal jatuh tu, siapa yang boleh diharapkan untuk mengembalikan semula kegemilangan takhta khilafah ni? Mestilah warisan dia. Siapa dia? Anak-anak dia. Anak-anak dia ada 3. Pertama, Abdul Wahab. Abdul Wahab siapa yang berlakon? Duh, lupa. Haji Mahdi. Enggak tahu namanya. Siapa Haji Mahdi ni? Biasanya dia bawa watak orang alim, watak raja, watak sultan. Kalau dalam orang minyak dia jadi penghulu bunian, watak-watak hebat dia. Watak hebat. Kalau macam zaman moden ni Jalaluddin Hasan selalu pegang watak macam ni dah. Watak-watak rare dia panggil ni. Imam Mahdi tu Imam Mahdi pula dah. Haji Mahdi. Ni kata ni. Ni kalau rakaman ni diteruskan lagu tirah. Ni apa ni, tiba-tiba Haji Mahdi pi Imam Mahdi. Orang nak cari salah, ni lah peluang. Haji Mahdi ni nama betul dia Mahdi bin Sa'id. Mahdi bin Sa'id, dia ni anak siapa? Dia ni lah anak seorang tokoh ulama terbesar. Syekh Sa'id Linggi tu, itulah bapak dia. Yang tuan-tuan belajar dan tuan-tuan kenal Syekh Sa'id Linggi, itulah bapa Haji Mahdi. Abang dia Syekh Ahmad, Syekh Sa'id, bekas mantan mufti pertama Negeri Sembilan. Dia jugalah orang yang membacakan doa waktu deklarasi kemerdekaan kita di Stadium Merdeka 1957. Ada cerita, mungkin hearsay ke, bapak dia hantar khusus untuk dia mendakwahkan para pelakon dan para artis pada zaman tu. Iya. Orang-orang hebat. Biarlah tu. Apapun watak dia, Abdul Wahab. Abdul Wahab digambarkan Turki besar. Satu lagi ialah Abdul Wahid, adik dia. Digambarkan Turki kecil. Digambarkan Turki tua, ni Turki muda. Ayah dia Turki besar, Abdul Wahab Turki tua, Abdul Wahid Turki muda. Lakonan S. Kadarisman. Ya, Kadarisman. Pasal apa kamu masak tak bubuh sambal belacan, nak suruh senang orang ingat. Baik. Watak Turki tua sebenarnya menjurus kepada golongan-golongan klasikal dan tradisional ulama-ulama depa. Dan bila kerajaan dan khilafah ni jatuh, harapan yang ada pada ilmuwan-ilmuwan ni, akademik ni, ulama-ulama ni, tapi satu saja kelemahan, ulama-ulama dan orang-orang agama ni tak hebat dalam bidang pengurusan dan pentadbiran negara. Dia lebih kepada ilmu Islam semata-mata, ilmu akademik semata-mata, pengajian semata-mata, tapi tak melibatkan diri dalam administration. Yang menyebabkan ilmu Islam yang ada pada dia tapi fail pada pengurusan dan pentadbiran. Bila mereka cuba angkat balik, masih tak mampu untuk berjaya. Yang Turki muda ni pula lebih kepada golongan-golongan muda, juga cuba nak angkat balik. Mereka ni dah didedahkan dengan acuan barat. Orang-orang yang pernah terlibat dengan barat, bersosialisasi dengan barat, tapi agama pula kurang. Cuba bangkitkan, tak mampu juga. Lalu akhirnya dalam keadaan dua golongan ni nak bangkit, akhirnya mereka juga terpedaya. Bagilah harta sama mereka. Inilah disebut diktator vs demokrasi terpimpin. Diktator pun kena, demokrasi terpimpin pun kena. Dua-dua kena layan dengan Sadiq Segaraga dan Kasim Pantolon kan, 25%. Iya. Dia berasa dia hebat, dia berasa dia bijak. Lepas kita kahwin, kita bawa isteri kita balik. Kalau kita marah pun, mereka tak tahu. Berasa hebat dah, berasa bijak dah. Tapi bijak kita pun kita lupa perjanjian yang kita sign.
Perjanjian yang kita buat, syarat dia jangan marah. Jangan marah. Kita yang sign, kita jangan marah. Dan mesti orang akan buat sesuatu yang menyebabkan kita marah. Bila bangkit benda macam ni, mana boleh kami lawan benda ni. Jangan marah. Jangan marah. Slow. Kami menentang keras benda ni mencabar agama kami. Jangan marah. Jangan marah. Tak boleh nak buat apa. Kita yang sign, ingat. Kita sendiri yang sign, kita terima bahasan dia. Jadi akhirnya terpedaya, tertipu, harta tergadai, akhirnya sampai kena jual. Tuan-tuan nak tunggu sampai kena jual, ikut suka hati tuan-tuan lah. Iya, kena jual ya. Tapi harapan hak ada pada siapa? Abdul Wahhab. Tinggal hak kecil. Inilah Turki kecil, Abdul Wahhab. Seorang ahli muzik lah, dia minat muzik. Tapi dia tak ada harta yang ditinggalkan. Bukan itu maksud dia. Sebab dia adalah harta luar negeri. Sebelum dia bangkit balik, kita perlu cari seorang manusia yang berwatak Sulaiman Akhlaqan. Dialah pemegang amanah harta ni. Siapa dia Sulaiman Akhlaqan? Tuan-tuan carilah sendiri. Agak-agak siapa Sulaiman Akhlaqan? Pemegang amanah harta-harta luar negeri. Tapi dalam masa yang sama, P. Ramlee mencontohkan kebaikan dan amanahnya Sulaiman Akhlaqan. Dalam masa yang sama, hidup juga dalam lingkungan kita orang yang berwatak Jamal Pak Tongkol. Wow. Jamal kata apa? Kadang-kadang jual manusia lebih baik dan lebih bagus daripada jual binatang. Jual orang. Hang jual hang, aku jual aku. Hang jual kawan tu, aku jual kawan ni. Faham-faham lah maksud jual tu. Kita ni kena beli kat orang je. Ada pitih boleh beli orang tu, ada pitih boleh beli orang ni. Pemaparan tu nak cakap dalam masa Sulaiman Akhlaqan tu ada pun, kelompok-kelompok seperti Jamal Pak Tongkol tetap akan wujud. Apapun apa yang dimasukkan harta luar negeri. Harta luar negeri yang boleh diharapkan ialah negara-negara yang pernah bernaung di bawah payung khilafah. Bukan khilafah tu sendiri, khilafah dah tak ada. Orang hak dalam khilafah di Turk tu cuba bangun tak mampu, harapan ada hak pada pernah bernaung tu. Bila buka file, itulah tan. Inilah yang akan naik, benar. Popostan, Turkistan, Dagestan, Gohek-Gostan, Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan mungkin. Dia mengarah kepada kerajaan Aceh ke Johor Riau ke Nusantara kita ni. Sampai sekali kerajaan setan tu ada kan. Maksudnya itulah kekuatan kita. Jadi Turki ni di masa akan datang dibangkitkan kembali oleh hak pernah bernaung. Tu je harapan. Cari pemegang amanah Sulaiman Akhlaqan, dia akan bangkitkan balik. Tapi sebelum nak jadi bangkit balik tu, apa jadi? Mari Pak Haji Bakhil, bukan? Bawa anak-anak yatim. Tolong kami, bantu kami. Ni jadi orang kabedai kot. Aku duk menyanyi ni. Selalu ustaz ni tak menyanyi. Tiba-tiba malam ni dia rasa nak menyanyi. Bukan apa, nak habaq tu bukan cerita anak yatim. P. Ramlee nak gambarkan menerusi lagu tu, bila khilafah Osmaniyah jatuh, negara-negara yang berada di bawah naungan seperti anak yatim yang kehilangan bapa. Gitu. Hak duk payung kita, hak duk jaga kita dah meninggal. Negara-negara yang pernah bernaung di bawah sistem ni dah jadi macam anak yatim. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Bapak dah tak ada dah, bapak dah jatuh. Itu padahal scene yang paling lucu itu. Pembalasannya. Sekurang-kurangnya kita dapatlah
bekas yang kecil. Walaupun sekolah kecil, tapi selesa lah untuk kita. Biar dulu kita nak rancang strategi bermula daripada sekolah kecil ni lah. Last sekali cara kita nak lipat balik Sadik Segaraga dengan Kasim Pantolon, kita kena tukar perjanjian. Bukan kita saja marah, biar dia juga marah pun kena jual. Baru fair. Tak acik lah aku je marah, kena. Hang kena marah, kena juga. Jadi bila sama-sama ni, sama-sama duk jagalah. Aku nak marahkan, kena kat aku. Ni pun nak marah, kena aku. Dia jadi tak berani lah. Tadi segala-gala tak boleh dah. Baru nak marah, tunjuk. Baru nak marah, tunjuk. Ni kita buat. Jadi bila dia pun kena marah, kena, kita akan buat benda yang dia nak marah jugalah. Tu fikir sendirilah. Last kali dia sendiri mengakui apa? Kebijakan otak Abdul Wahab. Dah sekali Abdul Wahab hak kata nak membangunkan tak mampu tadi, Abdul Wahid pun boleh duduk sekali aman bahagia. Lepas tu duduk tengok ke dinding, senyum balik. Gambar siapa kat dinding? Ismet Ulam Raja. Faham dah ke tu? Ke sebelum ni tengok pandang lagu mana? Tak, maksudnya sisi pandang tu macam saya cakap tadi ke kok lain? Lain. Duk gaduh harta lah, duk gaduh ni kan? Iya. Okey, tak apalah. Tu nak suruh nampak. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari Ustaz Auni Muhammad makna dibalik film Tiga Abdul. Dan memang film ini versi saya terbaik dari semua karya Tan Sri P. Ramlee ya. Karena memang menurut saya ini ceritanya unik dan juga paling lucu ya. Dari semua filmnya paling lucu, padat banget lucunya. Saya suka film ada pembalasan yang cerdas gitu ya. Kakak-kakaknya awalnya dicurangi, terus sebagai adik yang paling kecil dia paling cerdas, paling bijak, bisa membalas dengan cara yang cerdas dan juga bijak gitu teman-teman ya. Dan maknanya ternyata sekeren itu ya, maknanya tentang keruntuhan Turki Utsmani. Waktu saya pertama kali nonton nggak ada pikiran ke situ memang. Saya pikir ya hanya film komedi, film lucu, terus apa ya, tentang kisah tentang kerakusan gitu ya, rakus tentang kekuasaan, rakus tentang harta gitu aja. Saya baru tahu dari teman-teman komen. Terus ini lebih jelasnya lagi dari ceramahnya Ustaz Auni Muhammad. Jadi ini lebih lengkapnya penjelasan beliau ya. Oke, segitu aja. Jadi saya lebih paham dan saya jadi pengen nonton lagi filmnya. Oke, segitu aja ya. Nanti yang mau request lagi silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita lanjut untuk video-video berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.